Okey, Kedah. So, kita sambung seterusnya adalah geopegon dan bukan geopegon. Okey, kita tengok apa beza dua jenis istilah ni. Okey, yang pertama untuk geopegon. Okey, ciri-ciri satelit yang dikatakan geopegon, yang pertama, satelit mesti berada pada satu orbit yang bernama orbit bumi geopegon. Okey, kalau tengok dekat rajah bawah ni, satelit yang berada dekat orbit bumi geopegon tu, okey, contoh yang ni satelit A lah. Okey, jadi mana-mana satelit yang berada dekat orbit ni kita akan panggil satelit bumi satelit geopegon. Okey, sebab dia berada dekat orbit yang bernama orbit bumi geopegon. Okey. Tak apa, kita tengok yang tu dulu, nama orbit. Okey. Seterusnya satelit tu mengelilingi bumi. Okey, dah nama pun satelit kan. Mana-mana istilah satelit dia akan mengelilingi satu benda. Okey. Bergerak mengelilingi bumi dalam arah yang sama, okey, dengan arah putaran bumi pada paksinya. Okey, kalau kamu nampak dekat gambar rajah ni, bumi berputar daripada barat ke timur. Okey, bumi berputar daripada barat ke, nampak anak panah tu barat ke timur. Bumi berputar daripada barat ke timur pada paksinya. Jadi satelit A pun berputar, nampak arah dia yang ni. Okey, nampak arah dia daripada barat ke timur juga. Tapi satelit ni tak berputar, satelit ni beredar. Okey, satelit ni beredar daripada barat ke timur, dia mengelilingi bumi lah. Dia daripada kiri ke kanan sampai belakang. Okey, dia akan ikut bumi bergerak. Okey. Jadi bila arah dia sama dengan arah putaran bumi pada paksinya, menyebabkan tempoh orbit satelit tu adalah 24 jam, iaitu sama dengan tempoh putaran bumi. Okey, kita belajar selama ni pada sekolah rendah, bumi berputar pada paksinya dalam tempoh 24 jam kan. Sebab tu kita siang dan malam 24 jam. Maksudnya sekarang pukul 9.21 malam, so lagi 24 jam kita pun berada pada malam esok, pada maksudnya malam yang sama. Maksudnya sekarang 9.22, so lagi 24 jam pun 9.22 malam juga. Okey, waktu tu pun malam. Jadi maksudnya bumi dah berputar satu putaran lengkap pada paksinya. Okey. Jadi satelit A ni, iaitu satelit geopegon, dia pun mengelilingi bumi dalam masa 24 jam juga. Faham tak? Jadi putaran bumi 24 jam, satelit mengelilingi bumi pun 24 jam. Bila dua benda ni sama, menyebabkan satelit geopegon ni, satelit A ni sentiasa berada di atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Contoh dekat sini dia bagi X kan. X tu dekat atas lautan Pasifik. Contoh dalam gambar rajah ni lah kalau kita tengok. Lautan Cina Selatan. Apa ni? X ni kita nampak lautan Hindi. Jadi dekat mana bumi tu berputar pun, satelit A ni akan berada sentiasa atas lautan Hindi tu. Contoh kalau kita ambil Miasat kan. Miasat menghantar signal astro kepada penduduk Malaysia. Jadi Miasat ni perlu berada pada orbit bumi geopegon. Jadi dekat mana bumi berputar pun, satelit Miasat tu mesti berada atas bumi, atas negara kita, Malaysia. Okey, jadi sebab tu kita dapat signal tu kan terus, sebab waktu malam, okey, satelit tu duduk atas kita. Waktu siang pun satelit tu duduk atas Malaysia juga. Okey, jadi dekat mana bumi berputar pun, satelit geopegon akan berada atas satu tempat yang tetap. Okey, boleh. Satu nama dia istilah satelit geopegon. Geo tu maksudnya bumi, bumi pegon tu bukanlah maksudnya satelit tu tak bergerak, bumi tu tak bergerak. Bumi tu seolah-olah bumi dan satelit tu seolah-olah berada macam satu magnet yang satu kita nampak macam satu hubungan yang sama. Bumi pusing kat mana, satelit tu akan ikut je. Seolah-olah macam tak bergerak lah kalau kita compare bumi dengan satelit tu. Okey, faham Bumi berputar, satelit tu akan ikut di atas negara tu. Okey, itu nama dia satelit geopegon. Okey, dia mesti berada atas kedudukan permukaan bumi yang sama. So bila macam tu, tempoh orbit dia 24 jam. Lepas tu arah putaran dia pun sama dengan bumi. Okey, dia akan ikut je bumi. Okey, itu nama dia geopegon
Okey, satu lagi bukan geopegun. Okey, jadi untuk bukan geopegun ni, okey, kedudukan satelit tu sama ada lebih rendah ataupun lebih tinggi daripada orbit bumi geopegun. Contohnya kalau kamu nampak satelit B ni dalam gambar rajah ni, ini maksudnya dia berada dalam orbit yang lebih rendah. Okey, yang ni lebih rendah. Okey, orbit yang lebih rendah sebab dia berada dekat dengan bumi. Katakanlah ada satu lagi satelit C, okey, satelit C tu dekat sini. Okey, ini dia punya orbit je lah satelit C ni. Tu orbit dia. Okey. Jadi satelit C ni, okey, satelit C. Okey, satelit C kita panggil satelit bukan geopegun. Pertama sebab dia berada dekat atas orbit bumi geopegun. Jadi satelit B dengan C adalah satelit bukan geopegun. B lebih rendah, C lebih tinggi kan. Sebab syarat nak jadi satelit geopegun mesti berada dekat orbit bumi geopegun. Itu syarat dia. So bila dah masuk dekat kawasan orbit bumi geopegun barulah tempoh putaran sama, tempoh arah pergerakan pun sama dengan bumi. Tempoh peredaran pun 24 jam sama dengan bumi. Okey, jadi bila satelit tu bukan geopegun, tempoh orbit dia pun ada yang pendek, ada yang panjang. Okey, kat sini kita boleh tahu. Satelit B ni berada pada orbit yang lebih rendah, jadi dia punya tempoh orbit mengelilingi bumi dia lebih singkat. Okey, sebab dia dekat dengan bumi kan, jadi tempoh orbit dia lebih singkat lah. Maksudnya dalam masa 24 jam tu dia mengelilingi bumi lebih daripada sekali. Dalam masa sejam dia mengelilingi bumi lebih daripada sekali. Kalau satelit C pula dia berada pada orbit yang lebih tinggi, jadi dalam masa 24 jam dia tak dapat lagi satu peredaran lengkap. Sebab dia berada dekat orbit yang lebih tinggi. Jadi mungkin lebih pada contohlah 50 jam baru dia mengelilingi bumi satu peredaran lengkap. Itu contohlah. Okay, that's why dia ada tulis lebih pendek dengan lebih lama tu kan. Okey, jadi daripada dua keadaan tu, orbit yang rendah dengan lebih tinggi, jadi sesuatu planet, sesuatu satelit bukan geopegun ni dia berada pada kedudukan yang berubah-ubah. Kedudukan geografi yang berubah, sebab tu nama dia bukan geopegun. Dia tak berada satu negara yang tetap. Okey, sebab tempoh peredaran dia pun bukan 24 jam. Okey, that's why dia berubah-ubah. Sekejap dekat atas negara ni, lepas tu dekat negara lain sebab dia punya kelajuan putaran pun tak sama dengan bumi. Okey, tempoh peredaran dia pun tak sama dengan putaran bumi tu. Okey, katakanlah ada satu satelit D satelit D duduk dekat sini. Okey, satelit D. Okey, kalau kita lihat satelit D ni duduk dekat orbit bumi geopegun. Jadi, satelit D ni akan termasuk dalam kumpulan satelit geopegun lah. Okey, kalau kita tengok satelit A dengan D ni berada dalam orbit yang sama. So, adakah bahaya keadaan tu agak-agak kelas? Kalau kita faham. Dia berada pada laluan yang sama. Contohlah macam apa ni, kereta api kan duduk dekat landasan yang sama. Satu landasan ada dua kereta api. Okey. Jadi walaupun satelit D duduk dekat orbit bumi geopegun sama dengan satelit A, so keadaan tu tak bahayalah. Sebabnya, okey, kita tahu A peredaran mengelilingi bumi 24 jam. D pun peredaran mengelilingi bumi pun ambil masa 24 jam. So dia orang tak berlanggar lah. Walaupun duduk dekat orbit yang sama. Okey, boleh so contoh macam ni kan. Katakanlah sekarang pukul 9.28 malam. Jadi A duduk dekat atas negara ni, D duduk dekat negara yang belakang sana tu. Okey, katakanlah 9.29 pagi esok. 9.29 AM. So bila 9.29 AM esok, satelit D dah duduk dekat A. Okey, kedudukan A yang malam ni, satelit A pula pagi esok duduk dekat D. Okey, dia macam tu. Okay, so dia dalam 20, maksudnya dalam masa 12 jam tu dia tukar tempat lah satelit A dengan D tu. Okay, boleh itu sebab dia lah. So dia tak berlanggar lah kalau duduk dekat orbit ni.
Okay, so dia tak melanggar. So satelit A dengan D, satelit geopegun. Satelit C dengan B bukan geopegun. Okay, itulah istilah dia. Okay, macam tu. Okay, kita tengok persamaan dengan perbezaan. Okay, dekat bawah ni ada persamaan dengan perbezaan antara dua istilah satelit ni. Okey, kita lihat dulu persamaan. Persamaan 3 dekat tengah ni, dua-dua satelit mengelilingi bumi dan nama pun satelit kan, mesti mengelilingi bumi lah. Okey, lepas tu formula untuk kira laju linear dia sama. Okey. Okey, bukanlah maksud dekat sini dia tulis nilai laju linear dia sama tak? Nilai laju linear untuk dua-dua jenis satelit ni tak sama. Okey, sebab kita belajar daripada awal subtopik ni tadi, laju linear satelit bergantung sepenuhnya kepada jejari orbit satelit tu kan. Kita pun dah faham tadi, satelit geopegun duduk dekat orbit geopegun. Satelit bukan geopegun, dia duduk dekat orbit sama ada lebih rendah ataupun lebih tinggi. Jadi memanglah nilai R ni memang takkan samalah untuk dua-dua jenis satelit ni. Bila R tak sama, membawa maksud V pun tak samalah. Jadi laju linear satelit untuk kedua-dua jenis satelit ni tak sama. Cuma dekat sini persamaan dia adalah formula untuk kira laju linear. Formula dia sama tapi nilai laju dia tak sama. Samalah dengan tempoh bawah ni. T besar ni adalah tempoh orbitan satelit tu. Okay, formula yang kita pakai sama. Okay, 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 bahagi Cm punca kuasa 2. So dekat sini pun dia bergantung kepada nilai R juga. Jadi bila R tak sama, tempoh orbit tak samalah. Okay, antara dua-dua jenis satelit. Okay. Alright. Yang pasti yang kita tahu, geopegun nilai T dia memang 24 jam. Okay, ya, geopegun nilai T dia 24 jam. Okay. Okay. Okay, selain pada tu kita bincang tadi arah gerakan geopegun sama, geopegun tak semestinya sama. Okay, mungkin arah pergerakan sama. Tapi ada laju sikit, perlahan sikit kan. Bukan geopegun ni. Okay, yang cikgu nak sentuh sini adalah contoh dekat sini. Satelit geopegun contohnya adalah satelit yang bernama Miasat yang kita bincang awal tadi tu. Okay, Miasat ni untuk yang kegunaan utamanya untuk inilah astro untuk astro dekat Malaysia ni. Jadi kalau kita fikir kenapa Miasat ni berada dalam kategori geopegun? Okay, maksudnya dia sentiasa berada atas Malaysia. Okay, sebab tu dia kena jadi satelit geopegun sebab dia nak pancarkan gelombang untuk satelit dekat rumah kita tu, piring satelit dekat luar rumah tu menerima gelombang daripada satelit Miasat. Jadi sebab itulah satelit Miasat ni perlu sentiasa berada atas Malaysia. So bila sentiasa berada atas Malaysia, dia akan jadi satelit geopegun. Okay, tempoh mengorbit Miasat pada bumi adalah 24 jam. Okay, itulah nampak signifikan dia kan. Kalau kita bayangkan Miasat ni yang pancar astro ni adalah bukan geopegun. So kita kadang-kadang dapat siaran, kadang tak dapat. Kan dapat, kejap ada, kejap hilang siaran kan. Sebab satelit tu dia bukan berada tetap atas Malaysia kan, dia berubah-ubah. So tak sesuai lah macam tu Okay, kategori lain adalah satelit komunikasi Kebanyakan komunikasi dalam bentuk geopegun lah. Okay, dia macam tu. Kalau ikut tadi berapa nota kita tadi 38,000 km kan. Kedudukan dia daripada permukaan bumi memang jauh lah Miasat tu sebab tu dia jadi geopegun. Okey, kalau bukan geopegun pula, contohnya untuk pengimejan bumi. Pengimejan bumi ni kalau kita nak ambil gambar bumi kalau kamu buka Google Earth, Google Maps kan ada ruangan satelit tu kan. Kita boleh tengok rumah kita dalam gambar yang sebenar diambil oleh satelit. Jadi satelit ambil gambar tu, gambar bandar, gambar taman perumahan kita tu adalah daripada satelit bukan geopegun. Dia sentiasa berubah-ubah lah. Okey, kamu boleh tengoklah kampung ke kan, dah tak boleh balik kampung lama ni, so boleh tengok guna Google Maps tu buka dekat bahagian satelit tu. So dia ambil gambar sebenar lah kat kampung Okey, GPS yang tadi tu untuk Waze, untuk Google Maps semua tu, GPS untuk satelit kaji cuaca. Okey, sebab tu kalau kita tengok berita dia bagi tahu ramalan kaji cuaca malam ni berlaku ribut petir dekat negeri ni kan. So sebab ada satelit tu lah. Satelit tu dia sedang ambil dia tengok
keadaan awan dekat atas negeri tu macam mana. Ada kemungkinan hujan ke tak. Macam tu Okey, antara satelit yang kepunyaan Malaysia adalah Tiongsat dengan Razaksat. Okey, dua-dua satelit ni kepunyaan Malaysia lah. Okey, Paipit dengan ISS ni yang luar negara punya. Okey, dua-dua ni bukan geopogon. Nampak tadi kita bincang ISS sebab dia punya jarak dari permukaan bumi dia 400 km je kan. Sebab tu ISS ni bukan geopogon So dia berada pada orbit yang lebih rendah daripada orbit bumi geopogon. Jadi tempoh peredaran ISS lebih pendek daripada putaran bumi pada paksinya. So dia mengelilingi bumi dalam masa 24 jam banyak kali lah 17 kali tadi tu yang kita bincang. Okay, so Miasat dalam masa 24 jam dia mengelilingi bumi baru sekali. Okay, ISS dalam masa 24 jam mengelilingi bumi dah 15 kali, 16 kali macam tu.